Derita pelajar semasa pandemik kerap kali kita dengar sama ada di laman akhbar atau di media sosial. Namun, apakah masalah sebenar dihadapi oleh mereka? Seperti yang kita tahu, dikala pandemik ini, suasana pembelajaran baru harus diterapkan dan masalah utama yang menjadi dilema pelajar ialah tiada peranti elektronik dan masalah internet. Tidak semua pelajar serta keluarga mereka mempunyai akses internet dan peranti elektronik yang menjadi halangan terbesar untuk merealisasikan sesuatu kaedah pembelajaran. Menurut sinar harian yang ditulis pada 19 November 2021, di dalam Malaysia, hampir 36% atau 1.6 juta pelajar tiada akses pembelajaran dalam talian dengan pelbagai faktor. Justru itu, perkara ini membawa kepada masalah ketidakfahaman sesuatu perkara yang dipelajari oleh pelajar. Dengan akses internet yang kurang menjadikan proses pembelajaran terbantut dan mendorong kepada pengurangan pemahaman dalam satu-satu subjek. Jika diambil kira dari perspektif pelajar perakaunan, ini akan menjadi kesusahan oleh kerana subjek-subjek yang berat dan banyak menggunakan pengiraan dan mendorong kepada tekanan emosi para pelajar. Tekanan emosi atau stres tidak boleh dibuat main. Keadaan ini menjelaskan mengapa bilangan kes membunuh diri adalah tinggi dalam kalangan pelajar. Contohnya, menurut sinar harian yang ditulis pada 10 Julai 2021, seorang pelajar semester 3 Universiti Teknologi Mara UiTM Kedah dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai tidak sedarkan diri di rumah sewanya. Juga tular di media sosial, dakwaan seorang pelajar universiti itu meninggal dunia akibat tekanan berikutan perlu menjalani kuliah dalam talian. Selain berbana menyiapkan tugasan dan persiapan menghadapi peperiksaan akhir, ketiadaan peranti atau perlu berkongsi dengan adik-beradik lain juga sebenarnya mendatangkan cabaran dan tekanan. Akhir sekali, dilema yang dihadapi pelajar antara salah satunya ialah masalah keluarga pelajar itu sendiri. Dengan bebanan yang sedia ada mengenai pendidikan dan ditambah pula dengan masalah peribadi, ini akan menjatuhkan atau mengurangkan potensi pelajar dari segi jeri untuk mencapai kejayaan yang diidamkan. Konsep jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelektual dalam falsafah pendidikan kebangsaan penting dalam memperkembangkan potensi pelajar agar sentiasa optimum sehingga individu mencapai ke tahap cemerlang. Maka konsep jeri ini wajar diterapkan dalam kalangan pelajar. Murid adalah klien utama dalam sektor pendidikan dan aset masa hadapan negara. Mereka perlu dibentuk dan dilentur secara berhemah bagi membentuk insan masa hadapan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan agama. Pada pertengahan Disember yang lalu, kerajaan telah menguatkuasakan arahan perintah berkurung yang berjalan selama beberapa bulan. KPM mengambil inisiatif untuk melakukan sesi online learning agar pelajar terus dibekalkan dengan ilmu. Pendidikan secara talian atau pembelajaran melalui skrin komputer yang dilaksanakan sepanjang pandemik ini ternyata menjejaskan kesihatan mental, fizikal dan sosial para pelajar. Jadi, apakah perkaitan antara perlembagaan insan dan situasi pelajar ketika pandemik? Daripada segi jasmani melibatkan aktiviti pergerakan tubuh badan atau fizikal, contohnya pergerakan sendi dan otot. Pandemik telah banyak merubah cara hidup pelajar. Pergerakan pelajar ketika menjalani online learning adalah terhad. Kita dapat lihat pelajar menjadi kurang bermaya atau cergas, pelajar kurang berkemahiran asas secara fizikal, terutamanya pada subjek yang memerlukan makmal untuk pelajaran fizikal. Hal ini memberi impak kepada dalaman dan luaran pelajar. Sekiranya pelajar ini hadir ke sekolah, mereka sekurang-kurangnya akan beraktiviti dan membina tubuh badan yang aktif. Pembentukan jasmani yang baik penting untuk membentuk tubuh badan yang sihat bagi menyumbang tenaga dengan baik dan berkesan. Dari segi emosi difahami sebagai kumpulan reaksi organik yang dialami seseorang ketika mereka bertindak balas terhadap rangsangan luaran tertentu yang memungkinkannya menyesuaikan diri dengan situasi mengenai seseorang, objek, tempat atau lain. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Perubahan cara hidup secara mengejut telah menyebabkan para pelajar mengalami tekanan perasaan, gejala kemurungan, kebimbangan. Murid tidak dapat bertemu rakan sebaya, bermain dan berbual dengan sahabat karib di sekolah ataupun menjadi aktiviti co-curriculum. Ini mengakibatkan emosi murid mulai mengalami ketidakstabilan. Tekanan emosi juga berpunca daripada persekitaran pelajar. Dari segi rohani, kerohanian merujuk kepada elemen hati yang membawa kepada perkembangan personaliti manusia secara seimbang. Kerohanian adalah imuniti dan kawalan dalaman yang memainkan peranan membawa kebaikan.
Para pelajar yang terkesan dengan mental dan fizikal akan menjadi tidak terurus dan melahirkan sikap yang negatif di mana ia bertentangan dengan sikap yang diterapkan dalam setiap agama. Bagi yang terkesan, mereka boleh terganggu sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajipan agama masing-masing. Ketika pandemik, pelajar tidak dapat menerima pendidikan rohani yang lengkap. Sebagai contoh, pelajaran amali pendidikan agama. Pelajar lebih cenderung untuk melihat pengaruh-pengaruh di media sosial yang dikhuatiri menjejaskan akhlak dan akidah pelajar. Pengabaian nilai kerohanian di samping sikap hidup mewah, hiburan melampau serta kegiatan yang melalaikan boleh berlaku kerana pelajar berinteraksi di media sosial tanpa dihalang oleh ruang masa, jarak dan sempadan ruang. Dari segi intelek, merupakan kemampuan daya berfikir dan memahami, menganalisis akal budi. Cabaran ini cukup besar kerana tidak pernah dalam sejarah peradaban manusia, guru tidak berada secara bersemuka dengan muridnya. Pendidikan formal secara tradisionalnya meletakkan satu konteks pembelajaran di mana guru dan murid perlu berinteraksi secara bersemuka supaya penerapan ilmu, nilai dan kemahiran dapat dipupuk secara berterusan. Situasi dan pergerakan yang terhad menyebabkan pemikiran pelajar juga terhad. Pembelajaran atas talian ini memberi kesan terhadap pemikiran pelajar. Jika dilihat, sesi online ini terdapat banyak kekurangan. Pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami, menilai dan menghayati tentang apa yang dipelajari. Perkara ini merupakan cabaran terbesar buat pelajar dalam membangunkan minda yang strategik dan berintelektual. Jadi saya beralih kepada tips untuk atasi masalah derita pelajar semasa pandemik dari aspek jasmani. Dalam mengatasi masalah derita pelajar semasa pandemik, para pelajar perlu mengekalkan kesihatan yang baik. Ini kerana jika tubuh badan dalam keadaan baik, pelajar menjadi lebih produktif dan fokus masa sesi pembelajaran. Pelajar harus menjaga pemakanan dan diet yang seimbang kerana pemakanan merupakan faktor terbesar yang menentukan tahap kesihatan seseorang. Jumlah kalori dalam makan juga perlu diambil kira agar tidak melebihi atau terlalu kurang dari yang sepatutnya. Pendek kata daripada saya, pemakanan yang seimbang memainkan peranan yang penting dalam penjaminan kesihatan fizikal. Seterusnya, pelajar harus menambah aktiviti bersenam dalam rutin seharian. Hal ini demikian kerana senaman dapat membantu badan untuk mengubah metabolisme badan. Pendek kata daripada saya, kesihatan fizikal dapat terjamin jika senaman berterusan diamalkan. Seterusnya, kita beralih kepada tips untuk atasi masalah derita pelajar dari aspek emosi. Tips yang pelajar boleh lakukan adalah berkongsi masalah yang dihadapi bersama keluarga. Berkongsilah perasaan kebimbangan dan kegelisahan para pelajar kepada keluarga dan bercakap secara terbuka mengenai isu-isu yang membuatkan pelajar berasa tertekan. Mungkin keluarga kita dapat memberi jalan penyelesaian maupun dapat mengurangkan stres para pelajar dengan membawa keluar bersiar-siar dan pergi bercuti. Seterusnya pula, kita beralih kepada aspek rohani. Dari segi aspek rohani, untuk atasi masalah derita, para pelajar perlu melatih berfikir secara positif dan berusaha membuat perubahan yang positif. Berfikiran positif dapat meningkatkan kesejahteraan dalam jiwa. Ini menyebabkan kita lebih menerima seadanya dengan baik tanpa ada keraguan. Pemantapan unsur rohani juga akan memupuk dan membina disiplinkan diri. Mengetahui kelemahan diri juga membuka minda untuk kita reda dan menerima situasi tersebut. Rohani mewujudkan sesuatu unsur peribadi manusia yang paling unik yang tidak dapat dilihat oleh panca indera individu yang mana ia menentukan sasiah seseorang insan. Di samping itu, kita beralih kepada tips untuk atasi masalah derita pelajar semasa pandemik dari aspek intelek. Apa itu intelek? Intelek ialah kemampuan mental dalam menghuraikan sesuatu perkara. Guru memainkan peranan penting untuk memperkembangkan intelek para pelajarnya supaya lebih yakin pada diri sendiri dan juga lebih berani apabila berdepan dengan masyarakat. Potensi dan bakat ini juga dapat dicongkel dan menjelma melalui interaksi sosial antara individu dengan individu yang lain. Misalnya, apabila kita berinteraksi dan berbincang dengan orang lain, terutamanya dalam tugasan yang diberikan oleh pensyarah, sama ada melibatkan tugasan di luar ataupun di dalam universiti. Para pelajar juga dapat mempraktikkan tanggungjawab sosial seperti membantu golongan yang memerlukan bantuan kilat dan melibatkan diri dalam aktiviti komuniti seperti gotong royong untuk tampil lebih berani apabila berdepan dengan masyarakat. Kesimpulannya, derita pelajar semasa pandemik sangat berkait rapat dengan penghayatan falsafah insan dalam kehidupan. Dengan menghayati falsafah ini, masyarakat terutamanya para pelajar lebih peka dengan keadaan sekeliling. Dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa pandemik, yang dihadapi para pelajar ini boleh diatasi dengan menghayati falsafah insan yang disertakan oleh akronim JERI. Untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan boleh difahami dengan falsafah insan dari pelbagai fahaman falsafah. Akhir sekali, seseorang juga dapat melatih komunikasi sosial dan tanggungjawab sosial dan meningkatkan insan para pelajar.